Okey, kepada sesiapa yang ada 5,000 atau 6,000 cash, masih terfikir-fikir sama ada nak ambil V1 atau V2, inilah video yang anda sepatut tengok. Pas anda tengok video ni, anda boleh decide yang mana perlu anda ambil. Patutkah anda ambil V1 cash atau top up sikit duit untuk ambil V2? Okey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kepada channel ni. Okey, siapa yang belum subscribe, boleh tolong subscribe kat bawah sebelum kita akan mulakan video ni. Okey, sekarang ni kita ada V2 NMAX 2020 dengan V1 NMAX 2016. Kita akan compare kan. Kita akan pergi lebih detail, kita akan compare kan apa feature-features, apa beza dia. Okey, sebagai permulaan kita akan bandingkan reka bentuk dia. Reka bentuk yang sama seperti V1, V2 menggunakan reka bentuk Maxi. Okey, ini adalah keluarga Max skuter daripada Yamaha yang paling kecil dibawa masuk oleh Hongyong. Kita ada X-Max, kita ada T-Max, dan ini NMAX 155cc. Kalau kita tengok bahagian panel dia, reka bentuk dia masih sama. Bentuk dia memang kalau kita tengok daripada jauh, kita akan kenal ini NMAX. Reka bentuk dia punya design dia memang sama dengan V1, tapi apa yang saya boleh katakan, ini adalah major facelift, di mana kalau kita lihat semua panel dia adalah panel yang baru, bukan yang dia pakai balik daripada V1. Dari segi lampu dia, panel tepi dia, panel belakang dia, semua adalah yang baru. Apa yang kita boleh tengok kat sini kecuali bahagian fender depan sahaja. Fender depan bentuk yang sama, yang lain semua baru. Untuk dari segi kosmetik, kita akan mula dengan bahagian lampu. NMAX V2 ini menggunakan lampu sepenuhnya LED pada lampu hadapan. Okey, ini kita boleh tengok V1 punya lampu. Juga menggunakan LED. Bahagian signal depan pula, kita boleh lihat kedudukan V2 dengan V1, kedudukan yang berbeza. Okey, panel berbeza, tetapi masih menggunakan mentol, sama seperti V2. V1 juga menggunakan mentol. Okey, tiada sebarang perubahan dekat sini sama ada menggunakan mentol atau LED. Kedua-duanya menggunakan mentol. Okey, ini adalah lampu V2 menggunakan LED pada bahagian lampu belakang, tapi masih menggunakan bulb juga untuk signal, sama seperti dengan signal bahagian hadapan. Untuk V1 pula, lampu brake menggunakan LED, tapi lampu yang sentiasa menyala menggunakan mentol bersaiz kecil. Manakala lampu signal juga masih mengekalkan LED seperti signal bahagian hadapan. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian kokpit dia. Okey, kita boleh tengok di mana semua panel-panel yang baru. Okey, kalau kita pergi kepada bahagian poket sebelah kiri dulu, kita dapat perhatikan kat sini ada soket 12 volt untuk mengecas peranti. Okey, ruang kompartmen pun agak dalam kat sini. Okey, boleh masuk sampai ke lengan. Okey, dekat sebelah kanan pun ada satu lagi tempat simpanan yang bertutup. Kita buka saja. Okey, ruang dalaman pun tak cukup dalam, mungkin cetek saja. Untuk mungkin boleh letak mask anda ataupun kain-kain lap. Kita compare kepada V1. Okey, V1 di sebelah kiri dia, kedalaman pun sedikit cetek daripada V2. Okey, dan tiada soket pengecasan untuk peranti. Okey, di sebelah kanan pula, ini memang tempat dia memang sangat cetek. Ini saya tak pasti kenapa dia reka benda ni, untuk letak apa. Pula kepada soket kunci dia. Okey, kat sini kita boleh kelihatan dua butang
untuk pengisian minyak dengan seat. Kita just masukkan kunci dia. Kunci dia masih lagi manual, dia bukan smart key ataupun keyless punya. Okey, kita on kan dan kita tekan butang untuk buka seat dan tekan butang fuel untuk buka fuel tank. Okey, ini keadaan fuel tank dia. Untuk informasi, fuel tank untuk V2 ni telah dinaikkan kepada 7.1 liter berbanding dengan V1 6.6 liter. Okey, ini cara buka dia. Boleh letak kat sini semasa mengisi minyak. Ini kunci untuk V1 pula. Okey, dia tak ada butang untuk seat dan fuel seperti V2. Untuk buka seat kita pulas kepada ke kiri. Dia ada tulis kat sini seat open. Okey. Untuk minyak pula menggunakan kunci yang sama. Buka. Okey, seperti yang saya cakap tadi, tangki minyak untuk V1 ni sebesar 6.6 liter. Kecil sedikit daripada V2. Okey, sekarang kita akan tengok kepada bahagian seat pula. Okey, masukkan kunci, pusing dan tekan. Okey, seat akan terbuka. Okey, ini adalah ruangan kargo dia. Okey, kalau kita perhatikan, ini ada satu lekuk dekat sini berbanding dekat bahagian kanan tak ada lekuk. Ini adalah untuk air filter, maknanya, dan ini untuk tayar. Maknanya nanti kalau kita bumping, dia tak akan kena kepada body kita lah. Dia dah ada space. Okey. Okey, untuk V1 pula, macam tadi kita ada tengok macam mana cara buka dia. Seperti biasa kita pulaskan kunci, tak ada butang. Okey, kat sini kita boleh tengok ruangan tempat penyimpanan. Okey. Kalau kita tengok perbezaan dekat sini, tak ada lekuk kat sini. Maknanya ini semua hampir simetri lah. Okey. Kalau ikut pencarian saya, ruangan untuk V1 ni sebesar 25 liter, manakala untuk V2 23.3 liter. Hampir 2 liter kurang daripada V1. Tapi secara keseluruhan kita tengok tempat simpanan pun hampir-hampir sama. Beza pun tak banyak. Sekarang kita akan tengok macam mana kedudukan helmet kita boleh letak. Okey, kali ni kita akan cuba letak helmet ni, helmet SGV. Okey. Helmet ni kalau kita letak macam ni, okey, dia akan bahagian atas ni dia akan bersentuhan dengan bahagian seat ni. Okey, apa yang kita boleh lakukan untuk helmet ni, kita boleh terbalikkan dia dan boleh tutup habis. Okey. Sekarang kita akan test kepada V2 pula. Okey. Kedudukan helmet pun kalau kita letak macam ni, dia tak boleh tutup dengan sepenuhnya. Mungkin kena ada paksa sikit. Tapi kalau kita letak terbalik macam ni, okey, dia boleh tutup dengan betul lah. Okey. Untuk helmet open face, kedudukan dia kena macam ni. Tapi untuk helmet full face bersaiz kecil, dia mungkin boleh letak. Tapi kalau untuk full face yang bersaiz besar atau full size punya, kemungkinan besar kena adjust sikit lah. Saya rasa mungkin kena paksa sikit. Dia mungkin tak sesenang helmet SGV ni. Dia kena paksa sikit untuk kita boleh tutup seat tu lah. Okey, untuk bahagian control housing V2, kita ada butang-butang seperti ini. Kita ada butang high beam dengan low beam. Kita ada butang signal. Kita ada butang horn. Dan juga kita ada satu lagi butang. Okey, ini bukan butang pass button. Okey, di mana kalau kita nak motong kita boleh menyalakan. Ini adalah butang menu yang akan link kepada meter kita untuk kita menu selection. Okey, pada V1 pula, ini adalah control housing sebelah kiri. Kita ada butang low beam dengan high beam. Kita ada butang signal. Kita ada butang horn. Manakala bahagian hadapan tiada sebarang butang, menu button ataupun pass button.
Okey, untuk sebelah kanan pula, control housing sebelah kanan, kita ada butang idling, kita ada butang hazard light, dan kita ada butang electric start untuk V2. Okey, manakala untuk V1 hanya butang electric start sahaja di sini. Dia tak ada idle dan dia tak ada hazard light. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada digital meter dia. Kita akan on. Okey, menggunakan fully digital punya meter, sama seperti V1. V1 juga menggunakan fully digital. Okey, apa yang kita boleh lihat kat sini, dia tak ada sebarang butang dekat bahagian panel meter. Okey, semua butang tadi dia dekat control housing sebelah kiri. Okey, sekarang ni kita akan pergi lebih detail pada meter dia. Okey, meter dia yang kita boleh perasan adalah fuel level dia. Dia ada masa, dan dia ada temperature, dia ada speed meter. Okey, lepas tu kalau kita tekan menu, okey, dia ada battery punya level. Okey, dia ada oil punya meter. Okey, di mana oil ni dia akan menyala. Kalau 4000 km dia akan menyala, menandakan motor ini akan kena pergi servis. Dan ada V-belt. V-belt ni sekitar 24,000 km dia akan berkelip, menandakan kita kena servis CVT kita dan tukar kepada V-belt baru. Okey, dia ada odometer. Dia ada fuel consumption dia berapa. Okey, dia akan berubah serentak. Trip 1 ni dia ada average berapa. Okey, kalau kita tengok lagi, okey, trip 2 ni berapa mileage kita, berapa average kita. Okey, dia akan ulang benda yang sama. Okey, sekarang kita pergi kepada V1 punya meter. Sama juga, fully digital juga. Okey, kat sini kita boleh lihat dia ada fuel level dia, dia ada masa dia, dia ada speed meter dia, dia ada mileage. Kat sini kalau kita perhatikan, dia bukan temperature. Ini adalah fuel consumption dia. Bila kita berjalan, dia akan ada level dia kat sini. Maknanya kalau level dia makin rendah, kita penggunaan minyak kita makin banyak lah. Okey, kat sini butang dia dekat bahagian meter, tak seperti V2. V2 butang dia dekat control housing. Okey, sini ada trip 1, trip 2. Kita ada oil trip, minyak hitam kita. Kita ada V-belt trip, fuel consumption, average, odometer, dan itu sajalah. Dia akan ulang-ulang benda yang sama. Okey, perbezaan dia kat sini kita boleh tengok, untuk V1 dia tak ada temperature dengan battery punya voltage. Okey, so apa yang kita boleh lakukan untuk battery punya voltage, kita boleh pasangkan voltmeter secara berasingan. Dia tak built in sekali dalam meter. Okey, sekarang kita akan bercakap pada bahagian enjin pula. Spesifikasi enjin anda boleh lihat dekat skrin. Antara V1 dengan V2 tiada perubahan ketara pada bahagian enjin, kecuali kita boleh tengok rupa pada bahagian luar lah. Pada bahagian dalaman masih lagi sama, menggunakan 155cc. Okey, liquid cooled single cylinder SOHC 4 valve. Okey, sekarang kita akan beralih pada bahagian tayar pula. Okey, bahagian tayar hadapan menggunakan saiz yang sama, 13 inci. Menggunakan juga single caliper, single disc. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah sensor untuk speed dia, speed sensor. Ini bukan ABS. Malaysia dia, Hong Leong Yamaha tidak membawa masuk ABS punya spesifikasi untuk NMAX 2020. Untuk bahagian belakang pun menggunakan spesifikasi tayar yang sama, single disc, single piston punya caliper, saiz 13 inci. Reka bentuk exhaust, cover exhaust ni sedikit berlainan daripada V1. Jadi kalau kita boleh perhatikan, suspension pun sama dia pakai. Kalau tak silap saya, dekat Indonesia ataupun Thailand dia menggunakan suspension tabung, ada tabung, tapi dekat Malaysia tidak. Suspension ni kalau kita boleh tengok apa yang dikabarkan oleh penunggang-penunggang NMAX yang baru ni, suspension ni sedikit keras berbanding dengan motor-motor lain.
Tetapi kalau berbanding dengan NMAX 2016, suspension ni lembut sedikit, tapi masih boleh dikategorikan keras. Tapi kalau lama-lama kita dah bawa, kita akan boleh lali lah dengan ni. Untuk pemanduan dalam highway dia tak ada masalah, tetapi kalau untuk di jalan-jalan kampung mungkin akan terasa keras sikit lah. Okey, ini salah satu kelebihan untuk NMAX ni. Apabila kita membonceng motosikal ni, kalau kita dah lenguh, kita boleh melunjurkan kaki kita pada keadaan ini. Okey, kalau kita tengok pada bahagian tempat letak kaki, okey, untuk V2 ni kita boleh perhatikan tempat letak kaki dia sedikit lebar daripada V1. Okey, kita tengok. Okey, ini kasut saya. Okey, kasut tak terkeluar daripada cover set. Okey, sekarang kita akan tengok kepada V1 pula. Okey, kalau kita perhatikan saiz kasut tu ngam-ngam je dengan cover set tu. Okey, dia kita boleh perhatikan dia punya kelebaran tu sedikit kecil daripada V2 punya. So saya harap video kali ini boleh menjawab persoalan anda. Kalau anda ada 5,000 cash, adakah anda akan ambil V1 secara cash yang second hand, ataupun anda akan mengambil V2, anda akan top up sikit duit secara ansuran ataupun bayar cash?